Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada pihak Sekretariat Intraspek 2021 kerana sekali lagi menerima kertas kajian saya untuk dibentangkan pada tahun ini. Alright, saya Muhammad Syafiq bin Saleh bersama dengan penulis bersama iaitu Encik Sharifuddin bin Zainal dan juga Profesor Madya Dr. Zairul Anwar bin Mak Dawam. Alright, topik yang ingin saya kupas pada tahun ini adalah berkaitan dengan satu acara ataupun satu adat yang diamalkan oleh masyarakat Murud Paluan. Tajuk kertas kajian saya pada tahun ini adalah acara Agirwandu Masyarakat Murud Paluan di Sabah dalam upacara inasi. Okey. Sebelum itu kita kupas dulu. Kita kena kenal dulu siapa itu masyarakat Murud Paluan Okey, masyarakat Murud Paluan merupakan salah satu daripada 12 pecahan sub-etnik Murud di Sabah. Mereka kebanyakannya mendiami kawasan pedalaman di daerah Nabawan, Sabah. Masyarakat Murud Paluan juga merupakan etnik kedua terbesar dan juga tertua di negeri Sabah. Ini yang dinyatakan dalam satu kajian yang ditulis oleh Abdul Hadi Borham et al. Pada tahun 2016. Okay. Mengikut tradisi, masyarakat Murud menetap di sepanjang sistem sungai dan berada di kawasan pedalaman Sabah. Ini dinyatakan oleh Mak Zain Makib dalam kajiannya pada tahun 2003 dan juga dinyatakan oleh Siti Aidah pada tahun 2007. Okey, aktiviti yang dilakukan oleh masyarakat Murud Paluan Okey, aktiviti pertanian dan pemburuan adalah satu aktiviti harian mereka yang masih diamalkan sehingga hari kini. Aktiviti lain pula dari aspek budaya dan kesenian termasuk seni persembahan seperti tarian, pakaian adat dan makanan terselah pada upacara-upacara khas, terutamanya pada upacara adat perkahwinan. Okey. Satu amalan adat perkahwinan yang diamalkan adalah pemberian berian terakhir ataupun disebut berian terakhir dan disebut dalam masyarakat Murud Paluan sebagai inasi. Okey, upacara inasi ini dia merupakan satu upacara yang besar dan banyak aktiviti-aktiviti ataupun acara-acara yang dijalankan sepanjang upacara itu berjalan. Okey, salah satunya adalah acara Agirwandu, iaitu topik yang kita ataupun subjek kajian saya untuk dikupas pada hari ini. Sehubungan itu, makalah ini akan membincangkan tentang topik proses Agirwandu yang dijalankan dalam upacara inasi masyarakat Murud Paluan dari aspek seni persembahan. Okey, sebelum itu kita lihat dulu kajian lepas yang dijalankan. Alright. Ulasan kajian terdahulu berkaitan amalan dalam upacara perkahwinan masyarakat Murud Paluan ini mempunyai jurang yang agak ketara. Okey. Kajian Jacqueline Perth Kitingan pada tahun 2012 hanya menyentuh topik adat perkahwinan Murud Timugon secara umum melalui perspektif antropologi. Okay? Dalam penulisan Kitingan ini, dia sebenarnya dia menyentuh keseluruhan masyarakat Murud, cuma fokusnya itu lebih kepada masyarakat Murud Timugon. Okey, manakala kajian Abdul Hakim Muhad pada 2016 pula dia mengupas satu subjek kajian iaitu tentang tajau. Okey, tentang peranan tajau dalam adat masyarakat Murud Tahol. Okey, tajau ini dia memainkan peranan dalam adat perkahwinan dan juga adat kematian. So ini adalah benda yang disentuh oleh Abdul Hakim Muhad. Kajian Suhaimi Magi pada tahun 2018 pula, dia menyentuh ataupun membincangkan tentang permainan rakyat yang kemudiannya menjadi sebuah persembahan seni tarian Magunatik. Fokusnya pula adalah dengan ataupun kepada Murud Nabai dan juga Murud Paluan. So, kajian yang dijalankan oleh Suhaimi Magi ini pada 2018, dia menganalisis ataupun meneliti kajiannya dengan perspektif seni persembahan. So, ia agak sama sikit dengan saya punya kajian ini, dengan orang kata melihat daripada aspek seni persembahan. Ia juga selari dengan teori persembahan yang diperkenalkan oleh Richard Schechner yang menyatakan bahawa segala aktiviti seharian manusia adalah sebuah persembahan. Okey, dari aspek metodologi kajian pula, saya telah merangka satu kajian asas ataupun kajian fundamental research dengan pendekatan kualitatif dengan kaedah temu bual dan juga analisis kandungan. Kemudiannya data kajian itu dianalisis dengan menggunakan teori persembahan yang diperkenalkan oleh Richard Schechner dan saya menggunakan konsep NES meneliti acara proses acara Agirwandu ini.
Okey, seterusnya kita ke topik analisis dan juga perbincangan. Sebelum itu saya ingin menceritakan sikit apa itu inasi. Okey, masyarakat Murud Paluan ni dia masih mengamalkan upacara inasi ni yang memang telah diamalkan oleh nenek moyang mereka sehingga masa kini. Cuma acara ini jarang-jarang dilakukan kerana dia adalah satu upacara adat yang dijalankan setelah pihak lelaki itu bersedia dari aspek ekonominya, dan ia hanya dilaksanakan sekiranya pernikahan itu adalah sesama masyarakat Murud Paluan sahaja. So ini adalah apa yang dinyatakan oleh informan yang saya temu bual sebelum menulis kertas kajian ini. Okey, acara ini merupakan satu acara yang mana pengantin lelaki membawa pengantin perempuan ke rumah keluarganya. Maksud saya iaitu pengantin lelaki itu, pihak pengantin lelaki itu. Pihak pengantin lelaki itu membawa pengantin perempuan untuk pulang ke rumahnya, dan acara ini dijalankan selama 3 hari dengan pelbagai acara. Dan satu perkara lagi yang kita harus tahu dalam upacara inasi ini, dia tidak semestinya dilakukan terus selepas upacara perkahwinan mereka ataupun perkahwinan adat yang dijalankan. Kadang-kadang ada yang sudah berusia, ada yang sudah ada anak 2 hingga 3 orang, baru dia membuat acara ini, sebab dia memang betul-betul akan tunggu pihak lelaki tu memang betul-betul sudah bersedia untuk buat acara ini. Ini adalah fokus kita pada hari ini, iaitu dengan acara Agirwandu. Acara Agirwandu ini adalah satu acara yang memberi maksud bermain ataupun main-main. Okey. Acara ini pula dijalankan pada hari kedua upacara inasi. Tujuannya adalah untuk berhibur antara pihak Amagun dan juga Tambulai. Okey, Amagun ini adalah pihak tuan rumah, manakala Tambulai itu adalah pihak tetamu. Yang menariknya dalam acara ini, pihak lelaki itu akan menjadi ataupun berperwatakkan sebagai seorang perempuan ataupun wanita. Okey, sekarang kita akan lihat pula dari segi proses persediaan acara. Perbincangan awal akan dilakukan iaitu sekitar 6 bulan ataupun 3 bulan yang paling cepat lah. Tapi yang lebih bagus, mereka bagi tahu saya biasanya akan dibincang 6 bulan sebelum hari kejadian, kerana banyak persiapan yang mereka perlu untuk membuat acara ini. Mereka akan berjumpa lah. Okay? Pihak lelaki akan berbincang dengan pihak perempuan bagaimana caranya nak buat, okay? Tentang persediaan propnya, tentang persediaan makanan, minuman dan sebagainya lah. Okay? Antara props yang digunakan dalam acara ini adalah seperti makanan lah. Kebanyakan makanan iaitu seperti jeruk ikan, jeruk babi ataupun ginzir, tajau dan juga tapai serta gong dan banyak lagi lah dengan maniknya semua. Dan dalam perbincangan ini mereka akan tetapkan jumlah peserta ataupun pemain dalam acara Agirwandu ini. So lepas itu mereka akan sediakan juga busana ataupun pakaian wanita yang akan dikenakan pada pihak lelaki. So mereka akan sediakan persediaan busana tu. Okey. Kemudiannya mereka akan ini dari segi pihak Amagun pula lah. Okey, ataupun pihak tuan rumah, iaitu persiapan rumah besar yang menjadi tempat upacara dijalankan. Persiapan rumah besar ni adalah bukan satu rumah yang memang setiap hari dia orang tinggal, tapi ini adalah rumah di mana satu rumah yang besar, rumah untuk satu keluarga tu. Keluarga A ni dia akan duduk kat situ semua ramai-ramai bila ada satu upacara yang mereka nak jalankan. Tak kira lah apa-apa upacara adat, mereka akan buat dekat rumah besar itu. So benda ini akan ambil masa. That's why mereka perlu bincang lebih awal untuk sediakan ruang acara itu. Okey, seterusnya kita akan lihat pula dari segi aspek proses persembahan. Sebelum pada hari kejadian, sebelum pemain ataupun pelakon ataupun peserta, mereka akan dijamu dengan hidangan makanan di waktu pagi ataupun sebelah pagi ataupun dia orang punya sarapan. Dan acara Agirwandu ini biasanya akan dimulakan pada waktu tengah hari sekitar jam 12 tengah hari ataupun pukul 1 tengah hari. Okey, acara ini dimulakan oleh pemain dari Amagun yang akan memasuki ruang rumah besar dengan memukul gong ataupun membuat paluan gong mengelilingi ruangan tengah tu. Ruangan tengah rumah besar mereka. Setiap pemain akan memegang dan memukul gong. Manakala golongan wanita pula yang
akan berpakaian seperti seorang lelaki, yang mana yang yang lelaki tadi akan pakai macam orang perempuan. So yang perempuan ni akan jadi pengawal. So bila mereka pusing sambil pukul gong tu, so penonton yang hadir dia orang akan mengusik. Mereka akan mengusik ataupun bergurau dengan pemain. Macam-macam lah, ada yang tarik, ada yang tolak, ada yang beraba. Mereka bergurau. Jadi acara ini memerlukan orang kata sikap yang sporting lah. Dan acara ini memang sama-sama dimainkan antara kedua belah pihak itu. So kita nampak dia punya keeratan tu terbina dekat sini. Sebab dia orang boleh bergurau kasar semua, padahal mereka bukan satu keluarga yang antara keluarga tetamu dengan Tambului dengan Amagun ni, dia bukan dah lama kenal, tapi macam baru kenal kan. Tapi mereka bila ada acara macam ni, dia orang boleh bergurau sama semua. Okey, setelah pemain Amagun selesai membuat pusingan, kemudian pemain Tambului pula akan meneruskan acara dengan menyambung pusingan Amagun itu. Mereka akan buat pusingan, lepas habis satu, ini masuk lagi, sehinggalah mereka puas ataupun mereka sudah penat. So durasi acara ini adalah sekitar 1 hingga 2 jam. Okay, alright. So setelah habis permainan mereka dah penat. So pemain Amagun dan Tambului akan berkumpul di satu tempat ataupun di ruangan dalam rumah besar, ruang tamu rumah besar itu. Mereka akan duduk bersama, dihidangkan lagi makanan oleh pihak Amagun dan mereka akan duduk bersama dan makan bersama. Okey, Tambului yang hadir akan turut bersama untuk menikmati hidangan makanan yang disediakan oleh pihak Amagun. Ini maksud saya adalah pihak tetamu lah yang datang tu, dia akan duduk sama-sama makan, berhibur macam-macam lah. Ada yang sambil-sambil tu dia orang karaoke, ada yang menyanyi, ada yang menari. Itu adalah selingan sebelum mereka ke acara yang lain lagi. Okey, acara Agirowandu ni bukan acara penutup untuk keseluruhan upacara inasi, tapi masih ada lagi yang lain. Ini adalah kira dia orang punya proses peleraian mereka lah untuk acara Agirowandu ini. Okey, pihak Tambului tidak akan terus pulang kerana mereka akan menantikan acara yang akan dijalankan seterusnya yang akan dibagi isyarat oleh pihak Amagun. Alright, baiklah, secara kesimpulannya, apa yang dapat saya simpulkan dekat sini adalah acara Agirowandu ini merupakan satu acara yang meriah kerana ia melibatkan kedua-dua belah pihak keluarga pengantin. Mereka beramah bersama-sama lah. So acara Agirowandu ini dia mendorong pihak Amagun dan Tambului untuk beramah mesra dalam satu upacara yang besar. Ataupun dalam satu acara inilah, acara Agirowandu. Okey, ianya menggambarkan satu kemeriahan suasana dalam membina kesatuan dua buah keluarga yang besar. Ianya selari dengan prinsip masyarakat Muruk Paluan yang mana ia menekankan hubungan kekeluargaan dan perancangan serta persiapan untuk sesebuah upacara ini perlulah dilakukan dengan rapi supaya ianya tidak akan mendapat malu, iaitu pihak Amagun itu tidak akan mendapat malulah jika pihak Tambului tidak berpuas hati dengan layanan pihak Amagun. So dalam persiapan mereka itu memang mereka betul-betul teliti, rancang betul-betul apa yang perlu dibuat, apa yang perlu disiapkan, apa yang perlu disediakan kepada pihak Tambului yang datang. Yang mana pihak Tambului tadi pula datang membawa hadiah ataupun makanan, bawa tajau, bawa macam-macam lah yang dia akan bawa, yang dibawa. Alright. Secara keseluruhannya, acara ini dia menunjukkan satu penghargaan daripada pihak Tambului pada pihak Amagun kerana menjaga anak perempuan mereka dengan baik setelah berumah tangga. So sampai di situ sajalah pembentangan saya pada hari ini. Jika ada kekurangan ataupun ada cadangan yang ingin diselitkan atau satu dorongan untuk kajian saya ini, bolehlah terus hubungi saya di nombor telefon saya ini dan juga email saya untuk penambahbaikan dari segi analisis kajian ini. Alright, so saya mohon maaf jika ada kekurangan daripada saya. Terima kasih sekali lagi kepada pihak Intraspect 2021 kerana telah menerima kertas kajian saya pada tahun ini. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.